Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama lagi pada hari ini. Seperti mana perancangan kita untuk menjalankan baca doa selamat serta baca Yasin dan juga ayat surah Al-Kahfi ayat 1 10 dan ayat 10 dan terakhir, dan juga ditambah dengan sedikit perkongsian sebelum kita memulakan bacaan Yasin dan juga suratul Kahfi, yang mana kita menggunakan kitab masih lagi dalam kitab yang sama, iaitu Bidayatul Hidayah, yang mana kita telah menyelusuri bab yang pertama, bahagian yang pertama, iaitu dalam bab melaksanakan ketaatan pada perbincangan yang pertama, iaitu perbincangan melibatkan adab-adab bangun tidur. Kita dah sentuh pada minggu lepas berkenaan dengan adab-adab bangun tidur. Yang pertama ini, dalam kita nak melaksanakan adab-adab ketaatan ni, Imam Ghazali dia sebut dalam kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah ni, dia meletakkan adab pertama dalam melaksanakan ketaatan, iaitu perlu setiap orang itu mempunyai adab-adab bangun daripada tidur. So kita itu yang telah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab yang masyhur, kitab yang ditulis dikarang oleh beliau, iaitu kitab Bidayatul Hidayah, yang mana diletakkan adab-adab bangun tidur itu permulaan selepas daripada tidur itu menjadi salah satu daripada perkara penting untuk kita nak memastikan bahawa Allah itu memberi hidayah kepada kita. Dan juga hidayah ni kita kena ingat selalu, bukan semata-mata dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ianya perlukan juga kepada kita punya usaha untuk kita dapatkan hidayah. Ini saya bercakap ni bukan saya bercakap untuk para pendengar semua yang mendengar saya bercakap ni, tapi untuk peringatan pada diri saya, sebab saya pun kalau kadang-kadang terleka, terlalai, sebab manusia itu memang Allah jadikan, memang manusia itu lalai, lupa kan. An-nas, qul a'udzu birabbin nas. Nas itu memang manusia, tapi perkataan asal dia nasia kan, lupa kan. Memang perkataan memang asal tabiat manusia itu dilupa kan. Tapi sejauh mana kita mengawal prinsip kelupaan kita adalah dengan apa? Salah satunya adalah dengan kita muhasabah, dengan kita memberi tazkirah, dengan kita bersama-sama memperingati antara satu sama lain. Tambahan kita dengan apa? Dengan perkara-perkara dunia itu banyak kita laksanakan, itu yang menjadikan kita tu banyak lalai dengan apa yang nikmat Allah bagi, dan juga lalai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali diletakkan bab yang pertama, iaitu melaksanakan ketaatan itu, diletakkan bab yang utama dia, iaitu adab-adab bangun tidur. Pada minggu lepas saya dah sentuh juga apa perkataan, apa zikir yang utama kita bila kita bangun tidur. Selalunya kita dengar, kita baca doa lah, Bismillahum ahya wa again. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur kan. Ni selalu kita dengar lah kalau sebelum tidur tu kan. Selalu kalau bangun tidur tu ada bacaan yang lain macam bacaan yang saya sebutkan tadi. Okay. Pada minggu lepas juga saya sentuh berkenaan dengan apa yang Imam Ghazali ajarkan kepada kita, zikir-zikir, yang mana zikir tersebut yang saya sebutkan sekali lagi, saya ulang lagi ya. Dalam bangun tidur ni yang disebut dalam kitab ni, dia kata Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selalu kita sampai itu kan, sebab kalau Imam Ghazali bagi panjang lagi. Dia disambung lagi selepas itu, asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qadratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalamatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير
wa na'udzu bika an najtariha fihi su'a aw najurruhu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Ini ayat ataupun zikir yang pertama yang Imam Ghazali letakkan apabila selepas bangun tidur. Okey, selepas itu juga saya nak menambah sikit selain daripada apa yang Imam Ghazali sebut ni, saya ambil daripada kitab Hisnul Muslim. Ini karangan susunan, bukan karangan ya. Ni susunan daripada imam kontemporari sekarang ni, yang mana dia ambil daripada kitab-kitab bacaan-bacaan dalam Hisnul Muslim ni diambil daripada hadis Nabi dan juga daripada Al-Quran, zikir-zikir. Okey, dalam kitab ni dia disusun juga. Kitab Hisnul Muslim ni kalau dalam bahasa Arab dia Hisnul Muslim, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai perisai ataupun senjata perisai orang Muslim lah. So dalam perisai-perisai ni, disebut perisai ni dia dirangka satu disusun satu buku ni bermula daripada azkar istiqazu minan naum, azkar istiqazu minan naum, zikir-zikir apabila kita bangun daripada tidur. Dia sama juga, dia disusun yang pertama, ayat pertama dia disusun dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Okey, samalah dengan Imam Ghazali. Tapi dia lain sikit, dia tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia sambung lagi, alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi zikrih. Itu dia tambah lagi dengan suratul Imran ayat 190 hingga 200. Ini boleh catatlah. Siapa kalau nak amalkan bangun daripada tidur, baca terus suratul Imran ayat 190 hingga 200. Ini antara zikir-zikir yang disusun oleh Sa'id Ali Al-Qahtani. Dia yang takhrij, dia yang susun kitab ini. Dia letakkan suratul Ali Imran ayat 190 hingga 200. Yang sabit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bangun daripada tidur. Sebab ayat suratul Imran ayat 190 hingga 200. Okay, boleh bacalah inna fi khalqis samawati wal ardh, sampai panjang ayat ni, ayat surah Al-Imran. Ini sampailah ayat sampai 200. Ini antara zikir-zikir yang disusun pula dalam Hisnul Muslim, sama. So saya tengok antara kedua kitab ini dia mempunyai kesamaan dari segi dia menyusun kaedah adab. Bermula daripada adab bangun tidur sampailah akhir nanti. Cuma mungkin ada perbezaan sedikit lah, ada sikit bacaan, tambah sikit yang ni kan, ini tambah sikit. Tapi apa yang saya suka kitab yang ni, kitab kecil ni, Hisnul Muslim ni, sebab dia ada nota-nota kaki bawah dia, surah Imran lah apa semua kan. So dia boleh buat tambahan pada kita lah. Okey, ni so boleh tulis, boleh catat kan. Tambahan yang lain untuk kita amalkan. Surah Imran, surah Ali Imran, bukan Ali Imran, Ali Imran. Ali Imran tu maksudnya keluarga Imran. Seluruh orang Melayu kita ni dia salah sebut surah Ali Imran, salah. Yang sebenarnya adalah surah Ali Imran, surah keluarga Imran, Ali Imran. Okey ya. Ayat 190 hingga 200. Ini boleh kita amalkan bersama-sama. Saya tak dapat amal pun, kalau saudara-saudari dapat amal pun alhamdulillah. InsyaAllah saya pun akan dapat bahagian sahamnya kan, sebab kita menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita kongsikan, apa yang kita amalkan. Okey, dan seterusnya adab yang kedua iaitu adab-adab masuk tandas. Lepas kita dah bangun tidur, confirm lah kebanyakannya semua orang dia akan masuk tandas dulu, nak mengqadakkan hajat dia yang tertangguh sewaktu tidur kan, dengan membuang air besar, dengan membuang air kecil. So kebiasaannya selalunya memang kan orang bangun tidur dia akan pergi tandas dulu. Okey, jadi Imam Ghazali sebut berkenaan dengan apabila kita masuk tandas. Okey, apabila engkau masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri
dan ketika engkau keluar daripadanya maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Ini selalu kita dengar kan, memang daripada zaman saya sekolah tadika dulu. Tadika pasti dulu dia kata macam tu. Oh, ada masuk tandas, doa lah apalah. Okey, masuk tandas guna kaki kiri keluar kaki kanan. Semua itu kebiasaan kita dengar. Tapi benda ni bukan, kita rasa nampak macam kecil, tapi kadang-kadang kalau kita tak amalkan, kita tidak memperingati antara satu sama lain, benda tu akan jadi macam kita lupa kan. Okay. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan Allah dan Rasulnya, dan jangan engkau pula masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala ataupun tidak berkasut, dan baca olehmu ketika itu hendaklah masuk ke dalam tandas Bismillah ya'udzubillah min rijsi najsi al-khabathi al-mukhbith asy-syaitanir rajim. Ini antara bacaan doa ni yang masyhur kita baca banyak kan. Banyak kita baca dalam kegunaan harian kita. Selalu kita baca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kan ini kalau kita masuk tandas, kebiasaan kita macam itulah, al khubuthi wal khaba'ith. Ini ayat yang lain tapi makna yang lebih kurang. Okey. Yang itu yang saya baca tadi yang tertera dalam Hisnul Muslim tadi lah. Ni saya kata saya suka pakai kalau macam doa-doa tu saya banyak pakai Hisnul Muslim sebab dia kebanyakan itu banyak yang kita dah selalu kita hafalkan, kita amalkan kan. Okey, dia yang mana dalam doa yang diberi oleh Imam Ghazali itu menyebut berkenaan dengan erti dia dengan nama Allah. Kita masuk ke tandas tempat yang kotor tu pun dengan nama Allah juga kita kena sebut. Okey, aku berlindung dengan Allah daripada kotoran najis yang keji, minal rijsil najsi kan. Yang jahat lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Bukan sekadar kita nak masuk tandas tu kita menyebut nama Allah, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini terhindar daripada kotoran najis itu sendiri. Sebab kita tahu bahawa bila menyebut berkenaan dengan tandas ini merupakan salah satu tempat yang kotor lah, dan tak ada pun orang nak tidur dalam tandas kan. Sampai kan bila kalau kita tengok kotoran tandas ini, kalau kita tengok kalau tengok sejarah orang India sendiri pun dia orang tak ada, dia orang nyatakan, saya pernah tengok satu telemovie ke apa ke berkenaan dengan masyarakat India pada zaman dahulu, mereka tidak berpandangan untuk nak meletak tandas dalam rumah, sehingga kan mereka dalam rumah, kawasan rumah dia tu pun tak ada tandas, sebab dia orang rasakan, dia orang berpandangan bahawa tandas itu merupakan salah satu benda yang kotor. Jadi orang India pada zaman dulu kena nak pergi buang air kecil ke, pergi berak ke kan, dia akan pergi lari ke dalam hutan. Saya memang ada saya tengok cerita Hindustan ke cerita Tamil ni, something macam tu. Ini dia orang punya budaya dahulu. Tapi bila saya buat bacaan sikit, memang betul budaya orang India dulu macam tu. So beraklah mata kata. Kalau tengok India YouTube sekarang pun banyak dia ada, kalau tengok ada satu dokumentari berkenaan dengan kawasan India ni, ada dia pun di laut pun dia orang boleh berak ramai-ramai kat situ. So bukan kita sekadar kita tengok cerita Tamil, cerita Hindu tu kita tengok dia punya tengok dia punya hiburan itu, tapi kita tengok isi yang dapat kita aplikasikan dan dapat kita membuat satu pengajaran kepada kita balik. Itu salah satulah saya tengok. Jadi kita tahu bahawa tandas ini merupakan salah satu tempat yang kotor. Jadi kita kena meminta pertolongan, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini tidak terkena daripada najis itu, dan juga kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang terkutuk. Sebab kita tahu bahawa tandas ini merupakan salah satu daripada tempat duduk syaitan kan. Ni peliklah orang ni suka awal pagi tu suka duduk tandas isap rokok. Ni ada memang geng perangai yang macam tu kan. Aku tak boleh kalau nak pergi tandas, kalau masuk tandas tu mesti nak berak tu mesti nak merokok dulu. Memang ada kawan-kawan saya dulu yang seperti itu kan, walaupun belajar pengajar Islam, mungkin bila belum dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang
isu rokok ni kan. Dia kata aku ni tak boleh kalau nak membuang ni mesti nak merokok dulu kan tanda. Tak tahulah apa feel. Dia kata feelnya lain ni. Wallahu a'lam kan, kita pun tak tahu kan. Tapi kita doakan dia supaya dapat daya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya adalah rokok tu pun satu benda yang dah ulama sepakat, ramai majoriti ulama, memang ada beberapa ulama yang kata makruh kan. Tapi majoriti ulama menyatakan bahawa rokok itu haram lah. Itu tambah hisab rokok itu haram, itu duduk dalam tempat yang bernajis dah pula tu kan. Okey, dan ketika engkau keluar pula dari tandas, hendaklah engkau membaca ghufranakallah, alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa baqa ala ma yanfa'uni. Ini memang kalau dengar ayat yang Imam Ghazali sebut dalam kitab ni macam pelik lah ayat kan. Macam susah lah nak sebut dia, sebab aku amalkan lain kan. Tapi kalau dalam kitab yang kecil ni, Hisnul Muslim ni, dia hanya menyebut kalau keluar daripada tandas, dia kata du'aul khuruj minal khala kan, minal khala ni ada tandas lah. Dia kata ghufranak, cukup ghufranak maksudnya ampunkanlah dosaku ya Allah kan. Ya Allah, kalau dalam pengertian yang ayat panjang tadi, doa panjang yang Imam Ghazali sebut tadi, ya Allah berikanlah keampunan kepadaku. Cukup. Sepatutnya kalau kita keluar daripada tandas, cukup kita menyebut, kalau tak dapat hafal ayat yang panjang ni kan, cukuplah kita menyebut ghufran. Ya Allah, dalam bahasa Melayunya, ya Allah berikanlah keampunan kepadaku. Segala puji bagi Allah, menghilangkan daripadaku barang yang menyakitiku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat padaku. Ini yang ayat panjang tadi lah. Allah alhamdulillahillazi azhaba anni wala wa'afani kan. Kalau yang biasa saya gunakan belajar waktu tadika yang macam saya sebut tu tadi. Yang maksudnya segala puji bagi Allah, terima kasih kepada Allah dia katakan, sebab dia engkau menghilangkan satu barang yang boleh memudaratkan pada aku dan mengekalkan barang yang manfaat pada aku. Ya betul lah, kita membuang tu adalah benda yang kita sebut sebagai benda yang tidak bermanfaat kepada kita. Bukan sekadar tidak bermanfaat, kalau kita tak buang boleh menjadi toksik pada badan kita. Sampai tahap macam tu Islam nak jaga kita ni. Islam nak memberi satu peringatan, Islam nak memberi satu garis panduan kepada kita, sampai kan bila kita masuk tandas, keluar tandas pun kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau kat ini keluar tandas, lega, sedap. Selalu kita gitu lah kan, selalu kebiasaan kita gitu, sedap, lega lah. Tapi kita tak tahu yang melegakan kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bukan saya cakap kepada semua, tapi refleksi kepada diri saya sendiri. Sebab kadang-kadang pun kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, dan sebaiknya engkau hendaklah siapkan segala engkau perlukan untuk beristinja. Istinja ni semua tahu menyucikan tempat yang keluar najis itu. Okey. Itu sebelum engkau qada hajat. Maksudnya kita kena bersiap sedialah. Sebelum masuk tandas tu kena pastikan bahawa kita punya tandas itu ada air. Kalau tak ada air, ada benda yang boleh untuk menyucikan, yang boleh untuk kita beristinja. Kalau tiba-tiba dah berak, dah kencing, tiba-tiba alamak tak ada air. Saya kalau pergi mana-mana, pergi tandas awam ke, pergi tandas masjid sekalipun, saya akan buka pili dulu. Masuk tandas buka pili dulu. Kalau tak ada pili tu, tak ada air, sudah lah tu kan. Susah lah sangat nak jawab ni kan. Okay. So kita akan cuba untuk cari tempat lain lah kan. Okey, dan seterusnya, dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat, dan hendaklah engkau beristibrak, melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdeham-deham dan melalukan jari di bawah kemaluanmu sebanyak 3 kali lah. Ini yang cara yang Imam Ghazali sebutkan berkenaan dengan kita nak qada hajat. Okey, dan hendaklah engkau beristinja lah. Beristinja di tempat kita qada hajat lah. Ada yang Imam Ghazali sebut jangan beristinja dengan air di tempat qada hajat, sebab takut percikan air itu terkena pada anggota tubuh badan kita. Yang kadang-kadang itulah, kadang-kadang ada yang pipe gini kuat tu kan. Gini kuat tempat qada hajat tu, maksudnya di mangkuk tandas ke apa ke, kalau tempat tu di lain, takut taik-taik yang ada di mangkuk tandas tu terkena percikan pada itu yang dikhawatiri. So kalau boleh tak boleh, kalau boleh kita cuba elakkan
buat tempat lain ke. Tapi sekarang ni, zaman sekarang kita dah tandas kan, kita boleh flush dulu baru basuh kita punya tempat keluar najis itu. Dan hendaklah engkau beristibrak. Istibrak ni melawaskan, berdeham-deham. Ini salah satu daripada apa yang Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. Bukan sekadar dalam kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin pun memang sebut. Walhal memang kitab ni pun kita memang ambil Imam Ghazali ringkaskan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Memang saya pernah baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, memang salah satu daripada apa yang disebut oleh Imam Ghazali itu kena berdeham-deham selepas kita sebab kita qada hajat itu kena berdeham-deham. Okey, dan juga jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai supaya tidak tercium baunya dan tidak dengar bunyinya. Ini tak ada masalah sekarang. Pada zaman dulu mungkinlah, sebab mungkin tandas di rumah tu tak ada. Mungkin dia ada satu tempat tandas sahaja kan. Kalau macam negara-negara Arab ni, tak salah saya, dia ada tempat mandian dia sendiri, dia tempat mandian awam. Kalau tengok sejarah balik taman-taman yang lama ni, dia orang memang ada tempat mandian awam, mandi ramai-ramai gitu. Mungkin Ustazah Fatimah dia ada pengalaman ke, kat Jordan ada tempat-tempat mandian awam, tak salah saya, ada tempat mandian awam. Okey ya. Okey, dan jika engkau dan seterusnya, dan yang pada zaman sekarang ni tak ada isu lah. Kalau sebab tak ada orang pergi membuang najis itu ataupun qada hajat itu di tempat padang-padang, sebab kita dah ada tandas-tandas kita tersendiri. Tapi kena pastikanlah, tutuplah pintu. Kena tutup pintu. Kalau tutup pintu, orang berbau juga. So dia punya matlamat sekarang ni, kita nak qada hajat, jangan sampai orang berbau kita punya hasil pelaburan saham kita itu. Okey, dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapanmu, dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk, dan janganlah engkau menghadap ke arah kiblat matahari dan bulan. Ini antara etika untuk kita nak mengqada hajat. Jangan kita buka aurat kita dulu sebelum kita sampai ke tempat tu. Maksudnya kalau kita selalu tandas bersekali dengan bil air kan, tempat mandi. Sebelum masuk tandas tu kita dah buka kita punya pakaian. Tak, jangan sampai terhamil tu lah. Mungkin boleh pakai kain tualan dulu, masuk dalam tu baru kita buka kan. Okey, dan janganlah engkau membelakangkan yang demikian. Maksudnya tak boleh kita nak menghadap kiblat, dan juga kita tak boleh nak menghadap matahari dan serta bulan, dan juga kita tak boleh membelakangi antara keduanya lah. Okey, jadinya pentingnya kalau dalam kita nak membina rumah, nak mencari rumah, kena pastikan rumah kita ini yang utamanya tandas itu tidak menghadap kiblat. Tempat kita nak bertenggung itu tidak menghadap kiblat. Tempat kita nak membuang qada hajat itu tidak menghadap kiblat. Itu salah satu daripada kalau ciri-ciri yang disebut sebagai syariah compliance lah dalam kita nak membina tandas, nak membina rumah kita kan. Itu kena pastikan. Okey, sebab itu merupakan salah satu daripada apa yang disebut, bukan sekadar Imam Ghazali sebut, tapi juga disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah pula engkau membelakangkan, dan jangan pula engkau qada hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pokok yang berbuah, dan jangan pula di dalam lubang, dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras atau di tempat bertiup angin, kerana ditakuti engkau akan terkena percikannya. Ini yang disebut etika yang seterusnya. Kalau nak qada hajat ni, jangan kita qada hajat pada tempat yang tenang kan. Tempat air dalam air yang tenang. Dalam air tenang maksudnya kemungkinan besar pada situ ada binatang ke apa kan. So sebab kalau air tenang ni dia tidak bersifat mengalir kan. So mungkin akan timbul lah. So kalau air sungai tu insya-Allah alhamdulillah boleh lah kan. Okey, dia akan membawa kita punya najis tersebut. Okey, dan juga jangan di bawah pokok yang berbuah. Ni adab kita pula dengan pokok. Walaupun kita tahu pokok yang berbuah itu kita nak gunakan untuk makan. So bukan apa takut-takut orang lain. Kalau kita yang kecil di situ mungkin kita tahu. Kita takkan ambil dulu kan. Kita akan basuh dulu ke buah-buahan tu. Tapi kalau orang yang tak tahu, kalau binatang-binatang dia makan air kencing kita, kalau kena percikan air kencing kita kan, ataupun kena macam mana lah kita tahu kan. Okey, dan juga jangan pula di dalam lubang. Dan lubang ni kalau kita dalam hutan ke dalam lubang tu kadang-kadang ada binatang-binatang. Ni sampai tahap macam tu. Nabi Muhammad SAW nak jaga kita,
dalam kita kaedah kita nak membuang qada hajat. Kita ni kalau ada qada hajat, orang tak ingat apa dah kan. Bantai dekat mana-mana pun kan. So kena pastikan. Khusus kalau kita berada dalam hutan lah, memang kita tak boleh kita nak kencing pada lubang. Bukan sekadar kita takut binatang yang di dalam itu ada binatang dalam lubang tersebut, tapi risau nanti kalau kita kencing dalam lubang yang kita nampak itu, takut-takut pak terkeluar ular ke, habis dia patutnya gitu kan. So salah satu benda yang perlu kita jaga. Okay, dan ini pun juga disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Ni saya ingat dulu waktu pengajian saya dulu di Kitab Bulughul Maram, waktu diasasi dulu, dia nyebut ada ustaz tersebut, Dr. Muhyiddin, disebut berkenaan dengan adab kita dalam nak mengqada hajat. Jangan kamu dia kata, jangan kamu kencing di dalam lubang-lubang, takut ada binatang. Yalah, kalau pun binatang itu tidak mematuk ke apa ke, tapi binatang yang dalam itu salah satu benda yang tidak elok lah. Okey, dan juga jauhi daripada kencing di atas tanah yang keras atau di tempat yang bertiup angin kerana ditakuti terkena percikan dia, yang mana seperti dalam hadis Nabi disebut inna ammata azabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu adalah berpunca daripadanya, iaitu apa? Iaitu tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Ini salah satu daripada kebanyakan siksa kubur ini, sehingga kan ada hadis Nabi cacakkan pelepah tamak tak selesai saya kat atas sebuah kubur sebab Nabi dengar dia ni disiksa. Itu Nabi punya mukjizat Nabi lah. Itu sahabat tanya, kenapa kamu cacakkan, wahai Rasulullah, kenapa kamu cacakkan pelepah tamat tu di atas kubur itu? Aku dengar siksaan kubur yang sedang dialami oleh penghuni kubur itu, kerana dia tidak berjaga-jaga dalam bersuci, kerana percikan lah apalah. Ni isu tentang tadi lah, sebab dia mungkin dia tidak berdeham-deham selepas membuang air kecil dan besar itu tadi. Kan itu salah satu daripada kita kena berjaga-jaga dalam kita hendak membuang air kecil kita. Ini kadang-kadang saya tengok kan, salah satu yang terbaru sekarang, kalau contemporary sekarang ni, tandas yang jenis melekat pada dinding. Ni kebiasaannya tandas lelaki lah, melekat pada dinding. Allahu Akbar. Kadang-kadang tu saya masuk tandas yang tempat student, termasuk tengah kencing situ. Ya Allah, nak tegur pun yelah, kau tu tengah mengqada hajatnya kan. Itu kita masuk qada hajat, dia pernah keluar kan. Yalah, sebab itu jangkaan untuk percikan itu pada seluar kita tu cukup tinggi. Cukup tinggi kalau kita tengok kan. Sebab kalau terkena pada tempat itu, pada mangkuk itu, dia akan automatik akan kena seluar kita. Memang sikit sebanyak memang kena. Kalau boleh memang ada ulama menyebutkan percikan najis itu salah satu umumul balwa, tapi dari segi mana kita menjaga tahap untuk tidak kena percikan. Ni saja-saja kita pakai tandas yang macam tu untuk kenakan percikan pada seluar. Sedangkan seluar tu kita nak bawa semayang lah, kita nak bawa untuk bersuci benda lain lah, banyak pelbagai kita gunakan seluar kan. Itu kalau kita tengok, kita perlu menjaga-jaga ataupun berjaga-jaga dalam kita nak mengqada hajat ini, supaya kita dapat gunakan pakaian kita itu untuk kita nak menunaikan solat ataupun membuat ibadah-ibadah yang lain. Okay. Tolong berjaga-jagalah, sebab ni memang ada hadis Nabi berkenaan dengan kebanyakan siksaan kubur itu berpunca daripada mereka tidak berjaga-jaga dalam mereka nak bersuci. Ini bukan sekadar lelaki, perempuan pun macam itu juga. Tolong berjaga-jaga. Okey, dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Ini memang disebut oleh Nabi Muhammad sendiri pun berkenaan dengan cara kita nak mengqada hajat itu, kita kena memberatkan kaki kita yang sebelah kiri, badan sebelah kiri itu, supaya keluar najis kita lebih mudah. Dan janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat, dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu dan dengan air. Maksudnya terbaik istinja ni sebenarnya menyucikan najis adalah dengan apa? Dengan dua benda. Dengan dua cara. Dengan menghimpunkan dua cara, iaitu dengan benih kesat
bukan sekadar tisu atau dengan plus dengan air. Kalau tak ada, cukuplah salah satu antaranya. Okey. Itu yang disebut bukan sekadar Imam Ghazali sebut dalam kitab ini, hadis Nabi pun ada menyatakan. Cuma yang semua perkara ini diringkaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah ini. Okey, itu sedikit sebanyaklah perbincangan kita berkenaan dengan adab-adab ke dalam adab-adab masuk ke dalam tandas. Tak habis lagi, ada sikit lagi sebab saya tengok pun dah masa dah 8 suku. Dan juga kita telah membincangkan, kita telah berkongsi, saya telah kongsikan berkenaan dengan etika-etika kita dalam kita nak mengqada hajat, kena melawaskan, beristibrak, berdeham-deham, tapi kena deham-deham tu jangan sampai tandas dengar gitu kan. Ada dia punya tahap-tahapnya lah, maksudnya suara yang perlu kita keluarkan. Ni sampai satu tandas, satu pejabat dengar dia berdeham tak boleh juga macam tu kan. Okay. So kita kena menjaga adab-adab kita. Okay. So salah satu adab yang kedua ini iaitu adab masuk ke dalam tandas. Kita dah sentuh sedikit sebanyak walaupun tidak habis, dan selepas ini insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung sedikit lagi adab-adab masuk ke dalam tandas, yang mana dalam yang mana perbincangan pada minggu depan akan menjurus kepada cara istinja, menggunakan batu ke apa ke kan, macam mana. Okey, saya rasa itu saja, dah 8 suku juga, sebab ini pun ada kelas juga. Okey, kita mulakan kita punya bacaan Yasin. Okey, kita niatkan bacaan Yasin kita pada pagi ini untuk kesejahteraan semua warga College Fiqra, dan juga khususnya kita panjangkan bacaan Yasin kita ini kepada kedua ibu bapa kita supaya memberi keselamatan, kesihatan dan keberkatan serta kerahmatan kepada mereka, serta semua ahli keluarga kita, anak-anak kita, adik-beradik kita dan juga sahabat-sahabat kita, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya Allah menghilangkan wabak coronavirus ni, COVID-19 ni secepat yang mungkin, supaya kita dapat kembali kepada norma asal kita. Astaghfirullahalazim.